Hai, bersama lagi kita di video kali ini. Hari ini saya nak ceritakan sebuah cerita seram yang telah diceritakan oleh ayah saya kepada saya suatu ketika dulu. Masa tu kami adik-beradik berkumpul-kumpul minum kopi dan berceritalah mengenai cerita-cerita yang seram. Kemudian bapa saya pun ceritakan tentang kisah ini. Saya nak beritahu dululah, cerita ini dibawa dari mulut ke mulut secara lisan. Jika ada antara yang menonton video ini yang mungkin tahu mengenai kisah ini dan mesinnya agak lain sikit, itu adalah biasa kerana pembawaan cerita seseorang individu kepada individu yang lain mungkin ada fakta ataupun detail yang tertinggal atau ada yang ditambah-tambah untuk menyedapkan lagi cerita. Namun demikian, kita ambil cerita ini sebagai iktibar dan pengajaran. Okey? Baik. Kisahnya begini. Kejadian itu berlaku pada tahun 70-an atau 80-an. Yang ni agak-agak saja ya. Ini kejadian betul-betul. Okey, tapi tahun dia saya lupa sudah bila berlaku dan bapa saya ada sebut tapi saya lupa bila kejadian itu berlaku. Okey, ianya berlaku di Rumah Panjang. Zaman itu, aktiviti masyarakat Rumah Panjang adalah seperti bertanam padi, menoreh getah dan berkebun. Kebun sayur sikit-sikit, kebun tanam kopi sikit-sikit dan lain-lain. Masa kejadian ini, masa itu adalah musim menuai. Semua masyarakat Rumah Panjang agak sibuk di rumah masing-masing. Seperti kita ketahui juga, kalau musim menuai berjalan, aktiviti nungkuk itu adalah cara memasingkan padi daripada tangkai padi. Dijalankan serentak. Selepas itu, menjemur padi juga terus dilakukan. Okey, diorang ambil padi, diorang ketam padi, diorang nungkuk, diorang asingkan padi daripada tangkainya dan juga diorang jemur padi pada masa itu juga. Okey. So masa tu memang masyarakat di Rumah Panjang masa itu memang sangat-sangat sibuk. Okey. Pada masa itu ada seorang wanita bernama Serani, bukan nama sebenar, sedang mengandungkan anak keduanya. Anak pertama mungkinlah ada dalam umur 5 atau 6 tahun. Masa tu dah nak tengah hari. Serani sedang syarat mengandung, jadi dia tidak ikut pergi ke rumah. Dia tinggal di rumah jaga anak dan juga menjemur padi di tanjuk. Tanjuk tu berada di luar Rumah Panjang tu lah, tempat orang sida-sida pakaian, semua tu. Okay? Anak pertamanya lapar. Sudah juga dibagi susu, tapi nak makan nasi juga katanya. Serani berkata, kejap, dah nak habis dah ni. Anak dia menangis. Lepas tu hentak-hentak kaki sambil pegang pinggan. Serani pula sedang terbalik mengalih-alihkan padi yang dijemur tu. Okay, sebab supaya masak sama rata lah biji-biji padi tu kan. Pagi itu panas terik. Padi pun cepat tua atau masak dan kering. Anak itu dikatakan jenis budak yang kuat memberontak. Okay, anak dia tu dah hilang sabar, lalu dibalingnya pinggan batu yang dia pegang. Tahu kan pinggan batu itu berat dan tebal. Pinggan batu itu pun terkena hidung Serani. Terus hidungnya berdarah. Berdarah tidak henti-henti. Macam-macam cara dan ubat supaya darah berhenti, tetapi tidak juga berhenti. Pada zaman itu, kalau nak pergi hospital, kena guna perahu dan agak jauh. Lagi-lagi, semua orang kebanyakan tinggal di pondok di rumah mereka. Tiada orang yang tahu apa yang berlaku di Rumah Panjang pada ketika itu. Oleh sebab pendarahan tidak berhenti-henti, akhirnya Serani meninggal dunia. Berita kematian Serani telah dikabarkan ke seluruh penduduk Rumah Panjang yang tinggal di pondok-pondok rumah supaya balik ke Rumah Panjang dan juga dikabarkan ke
ke rumah-rumah panjang berhampiran. Semasa saudara mara yang datang menjenguk ke rumah panjang, mereka perasan rambut dan kuku Serani bertambah panjang dari masa ke semasa. Saudara Serani ini mengatakan kepada suaminya, "Kita tidak boleh berlingah-lingah lagi untuk hantar mendiang ke kubur, sebab saya tengok mendiang ini nyelai." Perkataan nyelai untuk pengetahuan yang bukan berbahasa Iban, nyelai itu bermaksud ganjil atau aneh. Mendengar kata saudaranya mengatakan sedemikian, suami Serani pun bersetuju. Dia juga perasan akan perubahan mayat isterinya itu. Cuma rasa hatinya saja yang menafikan. Waktu itu sudah petang, hari mulai gelap. Ramai saudara mara yang hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Serani. Setelah berbincang bersama ahli keluarga yang lain, upacara nyengait Serani cuma 1 malam sahaja. Untuk yang bukan berbangsa Iban, nyengait ini adalah upacara meratap atau memberikan penghormatan yang terakhir kepada orang yang meninggal, yang biasanya dijalankan selama 2 malam 2 hari. Selalunya pada hari ketiga, iaitu waktu pagi-pagi lagi pada hari ketiga, mendiang akan dihantar ke kubur. Malam terakhir itu, semua peralatan ke kubur disediakan. Barang-barang kelengkapan untuk mendiang menghadapi alam satu lagi, iaitu alam sembahyang atau alam barzakh juga disediakan. Pagi keesokannya, mendiang Serani dihantar ke kubur. Semasa dalam perjalanan ke kubur, ahli keluarga lelaki dan wanita pergilah menghantar jenazah ke kubur sebelum siang lagi, kira-kira jam 5 pagi. 4 orang lelaki yang mengangkat keranda itu merasa keranda sangat berat. Jauh beza beratnya dari semasa mengangkat dari rumah tadi. Masa kejadian itu, mereka masih melalui kawasan hutan. Untuk mengetahui semua, kawasan perkuburan orang Iban pada zaman-zaman dahulu dan juga masih juga sekarang, kebanyakannya berada sangat jauh dari kediaman, sangat jauh dari rumah panjang. Untuk ke kubur kita akan melalui sungai-sungai dan juga hutan-hutan. Bukan juga hutan, dia bukan hutan tebal sangat, tapi memang bukan kawasannya didiami orang lah. Maksudnya hutan tu, kawasan itu sangat jarang orang lalui. Lebih-lebih lagi kalau orang tahu sana tu ada kawasan perkuburan, lagilah orang tidak suka untuk menjejakkan tanah ke kawasan berhampiran. Mungkin tabu lah, kawasan kubur adalah suatu benda yang mungkin bagi masyarakat kami tidak elok lah, kawasan yang tidak elok. Tapi sekarang ini sebab ramai yang sudah masuk Kristian, kebanyakan kubur berdekatan dengan kawasan kediaman. Contohnya yang di pasar-pasar tu lah, yang di bandar-bandar tu. Dan kubur cantik-cantik. Kalau dulu sudah tanam kubur itu, dia akan terus ditinggalkan dan tidak akan ada lagi pergi ke kubur itu untuk melawat kubur. Tiada. Itu ada ibarat lama, kecuali kalau nak lawat semula kubur atuk nenek yang saudara mara yang sudah meninggal tu, kecuali semasa orang yang menghantar jenazah untuk dikuburkan, baru dia sambil-sambil tu dia boleh jenguk kubur-kubur saudara mara dia yang lain yang sudah meninggal, ataupun dia tebas-tebas sikit rumput ke apa ke kan. Sebab kalau dalam adat kami orang lah, memang kalau sudah kubur memang tidak dijenguk lagi itu. Kecuali lah orang datang sana tu untuk nak berbuat benda yang tidak baik, adalah yang berani-berani itu kan, ataupun pemburu-pemburu yang tidak tahu itu kawasan kubur, mereka terlalu kawasan sana tu mungkin. Melalut sekejap. Maaf ya, saya punya hidung tiba-tiba tersumbat selepas saya bersin 2 kali tadi tu. Kejap. Sambung cerita kita tadi. Namun demikian, mereka gagahi juga untuk menyempurnakan
menyempurnakan jenazah Serani. Akhirnya pengebumian berjalan dengan lancar. Setelah selesai semua upacara, mereka pun balik. Sebelum naik ke rumah, rombongan yang pergi mengebumikan jenazah pergi mandi-mandi dulu di sungai. Sebab adat orang Iban Lama kan, lepas balik dari kubur mesti bersihkan diri dulu sebelum naik ke rumah. Tapi mungkin juga ada yang sudah tidak amalkannya sebab kepercayaan sudah berlainan. Okey, hendak dijadikan cerita. Petang itu semasa penduduk rumah panjang sedang menjalankan aktiviti masing-masing seperti memberi ayam, itik dan babi makan hujung rumah panjang, ada juga yang pergi mandi ke sungai, cuci pakaian dan mengambil air. Tiba-tiba mereka terdengar suara menangis dan diselang-seli dengan suara ketawa. Mula-mula kan mereka berasa heran dengan keadaan yang berlaku itulah, dengan bunyi ketawanya, dengan bunyi menangisnya. Lepas itu adalah yang orang-orang tua tu pakai menyedapkan hati mereka. Mereka cakap, itu bunyi landak ataupun bunyi peranduk ke apa ke, bunyi binatang lah, dia cakap macam tu. Tapi kan bila fikir-fikir, takkanlah bunyi binatang tu tiba-tiba boleh berada di belakang rumah, tiba-tiba pergi di depan rumah, di kiri rumah, di kanan rumah. Tahu kan rumah panjang tu panjang dan besar, takkanlah dia boleh tiba-tiba berada di sesuatu tempat itu, berubah-ubah gitu. Okey. Dan lepas tu kan bila mereka perasan perkara yang berlaku itu berkaitan dengan mendiang Serani, apalagi satu rumah panjang pun huru-hara. Okey. Semua panggil anak-anak yang bermain di bawah rumah, mana ahli keluarga yang berada di sekitaran dipanggil pulang. Okey. Sejak dari itu, mereka satu rumah panjang itu telah dihantui oleh Ponti. Okey. Oleh hantu Serani tadi. Mungkin itu bukan Serani lah, aku rasa itu benda yang roh yang tidak baik lah. Okay? Yang mungkin menyerupai Serani begitu. Okay? Sebab kematian dia tu mati beranak. Okay? Setiap petang mereka akan diganggu hinggakan aktiviti harian mereka berubah rutinnya. Semua benda dilakukan awal-awal lagi. Ini kerana dalam jam 5:30 petang, bunyi menangis dan bunyi ketawa itu akan mengganggu mereka hingga ke subuh. Dahlah masa itu elektrik tiada. Yang ada cuma lampu minyak tanah dan lampu pam sahaja. Okay, itu memang lampu-lampu zaman dahulu lah. Bayangkan dengan tiada elektriknya pada masa itu, nak pergi dapur pun penduduk rumah panjang sangat takut. Bayangkanlah. Okey, bayangkan yang bahagian ruang tamu itu ke dapur adalah sangat panjang. Di hujung dapur pula mungkin ada tanjuk lagi, mungkin ada tandas lagi untuk mereka uruskan hajat mereka. Okey, macam mana mereka nak pergi ke sana tu dengan keadaan takut, dengan keadaan gelap, dengan bunyi ketawa dan bunyi menangis itu tidak henti-henti sehari-hari, sampaikan ada penduduk rumah panjang yang sakit dengan gangguan tersebut. Gangguan yang berlaku itu bukan dengan bunyi yang menangis, dengan bunyi ketawa tu saja tau. Dia macam-macam dia buat. Gangguan yang berlaku tu adalah seperti yang ada kejadian di mana dinding-dinding rumah panjang dicakar, bumbung-bumbung dicakar dan anjing sering menyalak. Lepas tu haiwan seperti ayam, seperti babi, semua berbuat bising. Ada waktunya mereka semua sangat diam. Okey. Anjing, binatang-binatang semua tu memang takutlah masa tu, macam juga kita manusia. Okey, tidur penduduk rumah panjang kat situ masa tu memang sering terganggu. Baru nak lelap tiba-tiba anjing berbunyi, baru nak tidur-tidur sikit tiba-tiba babi berbunyi. Itulah keadaannya. Tiada yang dapat tidur dengan nyenyak. Okey.
Suami Serani sendiri dan ahli keluarganya lagilah khawatir, risau, bimbang dan sedih dengan kejadian yang menimpa. Anak Serani sendiri sering menangis kerana merindui ibunya dan juga mungkin di dalam hatinya terbit rasa penyesalan sebab telah menyebabkan maknya pergi jauh darinya. Ialah budak 5 tahun mungkin dia sudah faham akan situasi tersebut. Mungkin perbuatan dia lah pada fikiran dia kan, mungkin kerana dia lah mak dia meninggal dengan bawa adiknya yang masih di dalam kandungan. Mungkin itu yang dia fikir, sebab dia kan sering menangis dan berasa sedih. Sehinggalah malam ketiga di mana malam berserarak bunga yang hendak dilakukan. Datanglah seorang manang atau bomoh yang dijemput oleh keluarga Serani untuk menyempurnakan upacara itu. Tidak mudah untuk manang tersebut menjalankan ritual itu. Ini kerana dia terpaksa mengambil lebih tenaga untuk menyakitkan kepada roh Serani yang dia dah meninggal dan mesti pergi dari rumah panjang tersebut dan berhenti mengganggu penduduk rumah panjang itu dan keluarganya. Pergilah ke tempat sepatutnya kamu pergi. Rohnya tetap berdekil sebab dia mati dalam keadaan mengandung, tambah-tambah lagi dia tidak reda akan kematiannya yang sebegitu. Dia kata dia sayang suami dia, anak dia. Oleh sebab manang adalah belajar ilmu-ilmu yang perlu digunakan untuk handle perkara begini kan, untuk mengatasi cara-cara begini. So dia tahulah macam mana dia nak buat. Jadi dia meminta suami Serani ini sendiri bercakap kepada Serani ataupun roh dia tadi itulah. Suami Serani terpaksa bercakap seolah-olah mendiang isterinya berada di sana. Kan orang-orang kita ni tidak nampak, kecuali manang saja yang boleh nampak di mana roh dia tu berada. Dia dia cakap begini, sayang, kamu sudah meninggal. Kamu tidak boleh lagi tinggal dengan kami. Kamu juga telah menakutkan ibu bapa kita, keluarga kita, anak kita dan saudara mara kita. Sekarang dunia kita sudah berbeza. Takdir telah memisahkan kita dengan cara begini. Ketahuilah yang saya sayang kamu sampai bila-bila. Itulah kata-kata yang dituturkan oleh suami Serani dengan perasaan yang sangat sedih lah. Dia terpaksa bercakap begitu kepada isterinya. Selepas suaminya selesai berkata-kata, terdengar suara menangis yang kuat diikuti lampu semua terpadam berserta dengan ribut yang kuat yang datang secara tiba-tiba. Kita tahulah kan, rumah orang lama-lama dulu dindingnya jarang, lantainya pun jarang-jarang. Memang angin mudah masuk. Dan selepas kejadian malam itu, tiada lagi terdengar suara pontianak mengganggu, menangis dan mengilai. Begitulah cerita saya pada hari ini. Sampai sini saja video seram suap kuku saya pada kali ini. Hingga kita jumpa lagi. Bye.